Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang setia menunggu saat yang sebegini, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas pertemuan kita pada saat yang sebegini, di mana hari ini kita masih lagi membicarakan tentang mengenai perjalanan-perjalanan kita yang akan datang, yang kita akan lalui pada masa yang akan datang nanti. Iaitu perjalanan kita yang kita akan sampai kepada beberapa alam yang perlu kita sampai dalam hidup kita. Alam di hadapan kita ni ada 3 lagi alam yang perlu kita sampai, iaitu alam barzah. Kemudian lepas pada kita hidup di alam barzah, kita kena hidup lagi di alam yang keempat, iaitu alam mahsyar. Kemudian kita akan hidup lagi di alam yang kelima, alam yang disebut dengan alam sa'idun au saqiyun, alam syurga ataupun alam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Lima alam ini semua di kalangan kita akan lalui. Itu yang pertama dipanggil alam kandungan ibu. Kita pernah hidup di alam yang pertama sebelum daripada ini. Kemudian sekarang kita sedang hidup di alam kedua baru. Alam kedua dipanggil alam fana, alam yang hancur. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada atas dunia ni akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang kekal di kalangan kita ialah yang disebut dengan yang kekal ialah Allah yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Kemudian lepas pada tersebut kita akan hidup di alam yang ketiga dipanggil alam barzah. Dalam perbincangan kita ni kita sedang bincang tentang mengenai separuh daripada alam umur kita ini untuk nak hidup di alam yang ketiga dipanggil alam barzah. Kemudian lepas pada itu kita kena bincang lagi macam mana kita nak hidup di alam yang keempat, iaitu alam mahsyar. Alam mahsyar ni kita tak berbicara lagi tentang suasana di padang mahsyar, kemudian keadaan bagaimana di mahsyar Allah, kemudian kita hidup di alam keadaan yang bagaimana. Semuanya kita akan bicarakan dalam tajuk-tajuk siri kita ni lah. Dalam kitanya masih lagi berbicara pada setiap hari Rabu sebegini. Biasanya saya di Masjid Al-Mardiyah, Hulu Kelang, saya akan cerita tentang mengenai perjalanan yang kita akan lalui dalam kehidupan kita ini. Baik, hari ini kita sampai pada muka surat 141, di mana tajuk apa yang dibawa oleh orang yang meninggal dunia ke dalam kuburnya. Bila kita mati ni, benda apa yang kita bawa? Boleh jadi kita nampak yang kita bawa ni pada zahirnya bawa kain kapan, kemudian kita bawa yang disebut dengan kapas, yang kita bawa yang disebut tubuh badan kita inilah yang kita bawa bila kita masuk dalam kubur. Habis itu yang kita kejar, kita tinggal. Yang kita tinggal semua, rumah kita yang kita sedang bina, kemudian kita tinggal. Kenderaan kita yang kita rasa hebat, kita tinggal. Segala benda apa yang kita ada, semua kita tinggal pada diri kita ni. Manakala yang kita tak nampak, yang sedang kita bawa ialah amalan. Amalan yang kita sedang bawa bersama. Ini berdasar pada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, yutbi'ul mayyit thalathah fayarji'u isnan wa yabqa ma'ahu wahid yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ketika mana jenazah diusung itu, kamu tengok bila mayat itu bergerak, ada 3 perkara yang akan mengikut dia. 3 perkara ni akan mengikut seseorang. Bila kita mati saja, 3 benda ni akan ikut pada diri kita. Apa dia 3 perkara ni? Ya Rasulullah sebut, salasatun fayarji'u isnan. 2 perkara tu balik. 2 perkara tu akan kembali balik. Manakala wa yabqa ma'ahu wahid. Yang kekal dengan dia satu je. Yang kekal bersama dengan dia. Apa dia? Yutba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Rasulullah sebut,
waktu mana bergerak saja jenazah tersebut akan ikut pada dia. Yang pertama keluarga dia, ahluh ni maknanya orang-orang yang dekat dengan dia, kaum kerabat dia yang mengiringi jenazah itu. Bila jenazah tu bergerak, kamu ingat, tengok anak beranak dia je yang ikut tu, keluarga dia je yang ikut tu untuk bersama dengan dia. Kemudian yang kedua, wa maluh, harta benda dia iring sama. Katakanlah dia ni ada pangkat, ada pingat, ada geran tanah, ada apa dia, orang pun bawa sekali dengan kemegahan diri dia tu untuk mengiringi dia ke kubur. Bawa, kalau ada setengah orang bawa lah, ada setengah orang dah tinggal semua dah, bawa ke kubur tu, tinggal yang disebut dengan apa dia, ahluhu, keluarga dia je yang ikut. Manakala jam tangan dia letak kat rumah dah. Kemudian yang disebut dengan geran tanah dia, semua dalam fail kat rumah dah. Mana orang bawa sampai ke kubur. Anak-anak kunci kereta dia tinggal kat rumah dah. Segala benda yang orang bawa pun kenderaan dia. Kenderaan dia tu iring jenazah dia sampai ke kuburan. Yang ketiga, Rasulullah sebut wa amaluh, amalan-amalan dia. Amalan-amalan dia tu ikut serta. Yang orang tak nampak amalan dia tu sama ada putih ataupun hitam, mengiringi jenazah ini sendiri. Fayarji'u ahluhu wa maluh. Yang balik tu ada dua ni akan balik. Apa dia? Keluarga dia balik, masing-masing balik. Keluarga ni wa maluh, dan juga harta benda dia pun balik juga. Harta benda dia pun tak ada seorang pun keluarga dia nak terjun tu masuk dalam kubur bersama dengan dia, nak duduk dengan dia. Sebaik-baik isteri dia ataupun sebaik-baik suami dia, walau bagaimanapun dia ni rapat, dia kamcing di atas dunia, waktu mana masuk dalam kubur, dia tak turun sama. Dia turun pun dia hantar letak, kemudian dibingkas naik balik. Kalau suami dia, kalau isteri jenguk jauh-jauh mandang suami dia dihantar ke kubur. Maka di waktu tersebut tak ada seorang pun yang nak duduk kekal dalam kubur bersama dengan dia. Akan balik. Bagaimanapun duduk atas kubur, waktu mana orang balik semua, dia kata saya tak nak balik. Saya sayang pada arwah ni. Saya sayang pada mereka yang hidup dengan saya ni. Dia letak demikian. Bila dah selesai semua sunyi je kubur tu, balik dia seorang-seorang. Dia akan balik juga ke rumah dia. Fayarji' ahluh, keluarga dia balik. Wa maluh, dan juga harta benda dia pun balik. Harta benda dia ni pun balik. Wa yabqa amaluh, yang kekal dalam kubur tu ialah amalan-amalan yang dikerjakan waktu mana kita hidup di atas dunia ini. Maknanya, bila kita hidup di atas dunia ni, para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, perkara yang kita kena jaga sangat pada diri kita ni ialah amalan kita ni. Amalan kita ni, amalan sama ada amalan zahir ataupun amalan batin. Dua-dua ni kena jaga. Sepanjang kita hidup ni, start daripada kita mula akil balik sampai pada kitanya nafas terakhir yang keluar daripada jasad kita ni, amalan kita tu mesti amalan yang boleh menyelamatkan kita di padang mahsyar Allah, yang boleh menyelamatkan kita dalam kubur, amalan yang boleh menyelamatkan kita di padang mahsyar, dan amalan yang boleh memasukkan kita ke dalam syurga Allah SWT. Kita yakin amalan yang kita buat ni menyebabkan kita ni dapat syurga Allah, dapat ganjaran di sisi Allah SWT dalam kehidupan kita ni. Ni cara dalam hidup kita sebagai seorang mukmin. Seorang mukmin dia kena jaga demikian. Kerana apa dia? Segala benda yang kita buat ni gambaran bagaimana kita dalam kubur, di waktu mana kita masuk kubur nanti. Benda yang kita buat atas dunia ni, jangan kita ingat kata habis di dunia je. Tak. Bila kita buat di dunia ni, segala benda yang kita buat ni akan bersambung sampai ke dalam kubur, dan dia akan dapat balasan waktu mana masuk dalam kubur. Lebih-lebih lagi bangun di padang mahsyar. Start daripada bangun di padang mahsyar, segala sesuatu ni Allah akan hisab dalam keadaan hisaban yasira, ataupun dalam keadaan hisab yang mudah, ataupun hisab yang dalam keadaan yang dipayahkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ni kena ajar pada keluarga kita lah. Kena sebut pada diri kita, sebut pada keluarga kita, sebut kepada masyarakat kita tentang benda yang kita buat di dunia ni, satu benda yang akan ditunjuk balik waktu mana kita dalam kubur nanti. Sebab tu kita kena jaga pada diri kita ni. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Abu Nu'aim meriwayatkan hadis Qatadah
daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sebut sab'un yajri ajraha lil abdi ba'da mauti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ada 7 perkara yang lepas pada kita mati, tapi pahala tu akan sampai berterusan pada kita. Berterusan pada diri kita ni bila kita meninggal dunia. 7 perkara yang akan menemani kita ba'da mauti. Setelah mana kita mati, pahala tu akan berterusan sampai pada kita. Biasa kita dengar 3. Biasa kita dengar 3 je, tapi disebutnya dalam bab ni nya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ada 7 perkara yang kalau kita buat di dunia ni, pahala dia berterusan sampai dalam kubur. Siapa dia? Man allama ilman au ajra nahra au hafara bi'ra au gharasa nakhla au bana masjidan au warasa mushafan au taraka waladan yastaghfir lahu ba'da mauti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Rasulullah kata 7 perkara ni kalau kamu buat di atas dunia, dia akan sampai berterusan dalam kubur nanti. Apa dia? Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut man allama ilman, orang yang mengajar orang ilmu teringat pada akhirat. Kita mengajar, kita sebut ni, suatu hari kita meninggal dunia, tapi ilmu ni sentiasa hidup. Bagi tahu mengajar orang, bagi tahu pada orang tentang nak suruh selamat dalam kubur nanti, biar selamat di akhirat nanti, biar selamat di pada mahsyar nanti, biar selamat. Selamat ni tak ada benda yang boleh menyelamatkan kita dalam kubur ni kecuali Islam. Tu saya nak sebut awal-awal lagi. Dalam hidup kita ni jangan kita sibuk tentang mengenai apa dia, nak selamat rumah tangga kita, beli penggera, beli pagar, kemudian yang tu kita selamat di dunia. Yang selamat di dunia tu bagus. Islam tak larang pun yang demikian. Tapi di antara benda yang nak selamat kita dalam kubur nanti, apa dia? Islam. Jangan lari daripada Islam. Siapa-siapa yang berpaling daripada Islam, dia tak selamat. Dia cari selain daripada Islam. Dia cari apa dia? Dia cari nationalist, dia cari secularis, dia cari berbagai-bagai ism. Yang dia cari tersebut, bila dia cari ism yang selain daripada yang disebut dengan Islam dalam hidup dia tak akan sama dalam hidup dia tersebut. Maknanya kita ajar pada orang, biar orang ni hidup dalam keadaan yang semangat dengan Islam, nak pada Islam. Maknanya dalam politik Islam, dalam sosial Islam, dalam apa dia, kebudayaan Islam. Tak boleh dalam hidup kita kata saya ustaz nak terima Islam dalam bab ni je, tapi dalam bab politik saya tak terima politik Islam. Dalam bab apa dia, saya boleh terima Islam dalam bab semayang, nikah kahwin je, tapi selain daripada itu tak payah terlibatlah, ustaz tak payah terlibatlah dengan politik. Dia sebut demikian. Kerana bila ustaz terlibat dengan politik, maknanya ustaz jadi kotor pada mereka tersebut. Ini tak betul dalam hidup. Kita kena ingat bahawa politik Islam, sosial Islam, segala apa benda yang kita buat, kita lakukan dalam hidup kita ni, semuanya dengan Islam. Itu cara pada diri kita dalam hidup kita fokus pada diri kita nak suruh selamat. Jadi setiap orang yang mengajar kepada apa dia, mengajar orang ni, dia mesti mengajar orang untuk semakin taat pada Allah, bukannya mengajar orang semakin lawan Allah. Tidak. Mana-mana ilmu yang mengajar semakin lawan pada Allah, bukan ilmu yang boleh menyelamatkan kita dalam kubur. Ilmu apa yang boleh menyelamatkan kita ni masuk dalam kubur nanti? Ilmu-ilmu yang mengajar pada kita tentang Islam, ekonomi Islam, sosial Islam, segala benda yang kita buat, semua dengan yang disebut dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup. Ni kena ingat ni, para asatizah, para ustaz, jangan banyak goreng sangat dipanggil. Banyak goreng tentang sikit-sikit cerita tentang diri dia, sikit-sikit cerita tentang keluarga dia, sikit-sikit cerita tentang mengenai anak beranak dia, cerita tentang mengenai kelebihan diri dia dan sebagainya. Akhirnya tenggelam Islam. Tak boleh demikian. Dia dalam hidup kita ni, bila kita cerita tentang hidup kita ni, mengajar orang, mengajar tentang Islam. Tu ingat pada diri kita, mengajar tentang ajaran yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Islam. Tu benda yang demikian. Yang pertama. Yang kedua, au ajra nahran, ataupun orang yang mengalirkan sungai. Kita masuk dalam kubur,
pahala kita membuat sungai ataupun mengalirkan air masuk dalam kawasan tanah-tanah orang ataupun subur tanah-tanah tersebut. Walaupun kita dah meninggal dunia, tapi pahala air itu sampai juga untuk diri kita. Dapat juga pahala untuk diri kita. Au ajra nahran dia panggil. Ataupun mengalirkan yang disebut aliran air. Ataupun pengairan yang dibina dia. Pengairan yang dibina. Dia buka saluran air. Saluran air supaya orang ni dapat manfaat daripada air yang mengalir tersebut. Au hafara bi'ran. Yang dua. Yang ketiga, amalan apa lagi yang boleh mendapatkan ganjaran walaupun kita mati, tapi pahala tu dapat lagi. Ataupun kita gali perigi, kemudian lepas pada itu kita bagi air pada orang. Orang dapat minum air daripada tanah. Dalam tanah ni ada air. Dalam tanah ni ada sungai yang mengalir. Air sungai yang mengalir. Kita pun ambil air tersebut, kemudian kita bagi pada orang ramai. Minum air tersebut. Pahala dia banyak sangat. Ni daripada kita minum air jenama yang bawah kubur Cina. Air mineral. Tapi daripada atas tu kubur Cina. Bawah ni adanya yang disebut dalam kilang ambil air. Ada pula orang kita sanggup untuk nak minum air-air yang demikian. Ada di kalangan kita. Ataupun air-air mineral yang ada ni dikeluarkan daripada yang disebut dengan apa dia? Disebut daripada kilang-kilang orang bukan Islam. Yang tak tahu baca bismillah ke tak baca bismillah. Benda-benda yang demikian ni kita pergi dapatkan. Kemudian kita minum air-air tersebut. Menyebabkan tubuh badan kita ni tidak lagi berkesan dengan agama, dia panggil. Tak terkesan. Bila orang cerita agama, tak masuk untuk badan. Kerana apa dia? Istilah orang Melayu kita panggil benak lah. Benak. Susah nak faham. Susah nak belajar. Kerana kesan daripada kita minum air-air yang entah daripada mana yang masuk dalam tubuh badan kita, yang menyebabkan hilang yang disebut dengan nilai-nilai keagamaan pada diri kita ni, sehingga kan kita jadi kerah hati, jadi payah untuk terima perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Jadi tanggungjawab orang Islam mencari yang disebut dengan dalam tanah kita ni banyak saluran sungai-sungai yang mengalir. Tapi oleh kerana kita ni kejahilan, kita duduk je kat atas ni, kemudian kita tanpa kita ambil air perigi, ambil air dalam tanah. Padahal dalam tanah ni ada banyak mana manfaat yang kita dapat daripada air-air yang demikian. Yang tiga, au gharasa nakhlan, ataupun dia tanam pohon-pohon kurma. Dia tanam pohon-pohon kurma yang ditanam dia, kemudian dia bagi pada orang. Buah-buahan daripada sama ada kurma di Mekah, Madinah, di negara Arab Saudi ni kurma. Kalau tempat kita ni tanam pohon durian musangking, senang ceritanya. Tanam tu, bila gugur buah-buah tu, akak makan lah. Senang. Dia bagi pada orang. Orang kata, bagi makan cuma begitu je. Cuma je. RM60 sekilo pun, RM60 sekilo dia bagi. Dia nak sebutnya gambaran, bagaimana dianya, bila dia mati, pahala musangking tu dapat pada diri dia. Ni kalau kita buat tajuk ceramah, pahala musangking, dia panggil demikian. Pahala musangking ni maknanya bila dia tanam pokok, kemudian pokok tu berbuah, dia dah meninggal dunia dah, tapi keluarga dia sebut, ambillah, makanlah buah ini, supaya mana-mana orang ambil buah ni dapat pahala pada orang dalam kubur tu. Dapat pahala kita sampai bawa sampai kepada mahsyar Allah. Kenapa? Kerana kita tanam. Kerana nak menanam ni senang ke susah? Susah. Ibu tanya orang, ramai mana orang yang malas nak menanam? Yang rajin ialah makan. Makan rajin, menanam malas. Orang kita ni nak tanam, dia nak kalau boleh tanam hari ni, besok dapat buah terus. Tu perangai orang Melayu kita yang menyebabkan kita ni jadi malas. Perangai. Akhirnya kita tengok yang tanam dulu kan, kalau kita buat sejarah makan durian ni, orang Cina mana minat makan durian dulu, 20 tahun 30 tahun yang sudah. Orang Cina tak minat. Tapi bila orang Melayu kita ni ajar makan durian, sedap, durian ni sedap, begini-begini, akhirnya orang Cina yang bukan Islam ni lah nak sebutnya, sama ada yang bukan Islam ke yang Islam ke, orang Cina ni dia tanam musangking tu berekar-ekar tanam, beratus ekar dia tanam. Sekarang bila dapat hasil tersebut, kita tengok orang kita, orang Melayu Islam ni
sibuk pergi beli dan sebagainya. Punca apa? Punca kerana kita malas. Orang kita malas. Ada yang rajin pun ada, tapi tanah ni tanah Melayu dipanggil. Tanah orang Islam kita. Tiba-tiba kita biar tanah-tanah. Kalau kita pergi ke kampung-kampung tengok tanah-tanah tu berhutan bersemak samun. Malasnya orang kita. Kadang-kadang pergi kedai kopi penuh je. Pagi-pagi penuh orang kat kedai kopi. Kenapa? Sibuk makan. Makan, minum. Kerja malas. Tak nak. Menoreh malas. Kemudian nak pergi ke yang malas. Yang rajin ramai juga. Yang rajinnya. Tapi saya nak sebutnya gambaran bagaimana orang kita ni, kalau kita malas, rugi pada kita. Rugi pada apa dia? Rugi pada hidup di atas dunia. Rugi juga masuk dalam kubur. Rugi juga sampai di akhirat. Lebih baiklah tanah-tanah yang ada diajar supaya apa dia tanam. Tanaman. Ada orang tanam pisang nangka. Pisang nangka pula. Pisang apa dia? Pisang. Orang tanam nangka madu. Orang tanam pisang-pisang yang berjenama ni. Pisang tanduk. Pisang tanduk. Orang-orang kita tanam. Semua benda-benda tersebut, bila kita buat amalan-amalan demikian, pahala ni, bila dah dapat buah-buah tersebut, hasil tersebut, dapat pada kita, waktu mana kitanya menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. 4. Yang kelima, Rasulullah sebut, kalau kamu nak tolong diri kamu juga, bila masuk dalam kubur, apa dia? Au bana masjidan. Kamu buat masjid. Kamu buat masjid. Kamu bina masjid. Bila kamu bina masjid, maksudnya kamu bina sama ada kamu nak buat diri kamu sendiri. Masjid ni masjid kamu. Misal contohnya. Ataupun kamunya buat apa dia? Ataupun kamu tengok orang sedang buat masjid, kamu pergi bagi sumbangan. Bahagian kamu ada dalam pembinaan masjid tadi. Ataupun satu cara juga untuk kamu nak dapat. Bila kamu masuk dalam kubur, pahala masjid itu kekal. Ada di atas dunia ni. Orang datang semayang. Pahala orang semayang tu dapat pada diri kamu. Tanpa Allah kurangkan sikit pun pada diri kamu. Saya sedang bangunkan masjid ni 2 tempat. Di Kuala Terengganu. Satu lagi di Pulau Langkawi. Di Pulau Langkawi tu kita sedang naik slab yang kedua. Dan saya sebut banyak kali dah. Sahabat-sahabat kita daripada Brunei. Daripada kumpulan meraih berkah. Saya ingat lagi. Dan juga daripada Singapura, daripada Indonesia yang datang tolong sama bagi sumbangan. Termasuk orang Malaysia kita ni ramailah yang bagi sumbangan. Saya perlu lebih kurang dalam 3 juta untuk nak bangunkan masjid ni lah. Asalnya 1 juta lebih je. Tapi mula-mula nak buat tu, peringkat yang pertama kita buat dalam proses yang pertama tersebut. Lalu engineer dan arkitek dia kata, rugi ustaz, rugi ruang. Sedangkan ustaz boleh naikkan lagi, naik tingkat satu lagi. Jadi terpaksalah kita perlu lebih kurang 1,5 juta lagi untuk kita nak tampung peringkat yang kedua tersebut. Jadi dalam keadaan begini, kalau tuan-tuan yang rasa nak bagi pahala berpanjangan pada arwah hayah, pada diri kita ataupun keluarga kita, ambil peluang ni. Bina masjid. Saya sedang bangunkan masjid di Pulau Langkawi, sedang siap dah rangka-rangka yang tuan-tuan biasa tengok. Saya sedang bangunkan itu. Yang kedua di Kuala Terengganu. Kuala Terengganu pun ada sahabat yang telah wakafkan tanah seluas lebih kurang 8 ekar. Tanah dia, kemudian depan tu kita nak buat masjid. Mula-mula lagi. Awal-awal masuk tu, kita nak bina masjid. Dengan tujuannya untuk manfaat di kalangan kita. Rasulullah SAW sebut, siapa-siapa yang bina masjid. Bina masjid. Kalau tuan-tuan dekat kampung tuan-tuan tu, tak ada masjid. Jauh masjid. Bina. Surau-surau di kawasan tanah kita ke, kita wakafkan tanah tersebut, kemudian buat dengan kadar yang kemampuan kita lakukan pada diri kita ni. Ni semua ni pahala yang Allah sediakan untuk diri kita. Au bana masjidan, dengan syarat makmur lah. Lepas pada tersebut, orang makmurkan. Macam di tempat saya ni, saya bangunkan di Pulau Langkawi dan juga di Kuala Terengganu ni, kita letak anak-anak tahfiz yang menghafal Quran di sekitar tersebut untuk sentiasa menghidupkan dengan bacaan Al-Quran dan i'tikaf. Mudah-mudahan Allah bagi ganjaran di kalangan mereka tersebut. Au bana masjidan, bangunkan masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut jelas, siapa yang nak suruh pahala dia dibawa sampai dalam kubur dan berpanjangan pahala tersebut, bina masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Bina masjid pun boleh, bina ma'had tahfiz pun boleh, anak-anak menghafal Quran. Ataupun bina yang disebut ulama-ulama sebut
bina rumah-rumah orang miskin. Cari buat-buat rumah-rumah, kemudian tawarkan pada orang miskin, mari duduk sini, belajar sini. Kemudian bangunkan di kawasan masyarakat, di kawasan ini. Au bana masjidan, bangunkan masjid. Au warasa mushafan, ataupun dia telah mewarisi mushaf Al-Quran Karim. Al-Quran yang diwakafkan dan ditinggalkan. Dia beli Al-Quran, dia bagi pada masjid. Dia bagi pada ma'had tahfiz. Dia bagi kepada tempat-tempat yang bermanfaat. Dan orang baca Quran. Bila orang baca Quran, maka dalam keadaan demikian, dianya dapat pahala. Saya buat contoh yang mudah pada dia. Sekarang ni, kalau kita nak dapatkan pahala yang banyak, orang yang bidang IT, dia buat apps Al-Quran cuma saja. App Al-Quran cuma saja, dia masukkan, orang pun download. Orang download dalam apps dia tersebut, orang ambil dalam apps ni sebegini, kemudian orang download. Bila orang download saja dalam apps ni, kemudian cara cuma saja lakukan demikian. Ini sahabat-sahabat kita buat Al-Quran Karim. Kemudian kita dapat manfaat daripada Al-Quran Karim yang ada dengan terjemahan dan sebagainya. Sekarang orang bergerak dengan keadaan sebegini. Jadi kita pun ambil manfaat lah. Di kalangan kita yang bijak dalam bidang-bidang dalam IT dan sebagainya, maka kita buat benda perkara-perkara yang demikian. Ini pahala. Bagi cuma je pada orang. Kalau kita kata, saya nak bayaran sikit lah Ustaz, kerana penat begini. Buat berapa kadar yang sesuai. Jangan membebankan. Jangan sampai peringkat kita menyusahkan orang untuk dapat Al-Quran Karim. Dan kita banyakkan perkara-perkara yang manfaat dalam bidang IT sebegini. Ni semua ni bila kita mati pahala berpanjangan. Dapat dalam dunia kita sekarang. Au taraka waladan, ataupun yang ketujuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ataupun kalau kamu tak boleh juga, kamu tinggal anak-anak yang waladan yastaghfiralah, yang anak-anak yang mendoakan dia setelah mana kematian dia, ba'da mautih, setelah mati dia tersebut. Anak, maksudnya anak ni apa dia? Sama ada anak sendiri. Kalau tak boleh anak sendiri, anak tiri. Dalam Islam dipanggil demikian. Anak tiri. Kalau anak tiri ni maksudnya apa dia? Kahwin, boleh jadi kahwin tersebut ada anak dah. Orang tersebut ada anak tiri kita. Menyebabkan anak tiri ni baca doa untuk diri kita. Siapa lagi pada diri kita ni? Anak apa dia? Anak angkat. Dalam Islam mengiktiraf perkara demikian. Siapa lagi dalam hidup kita ni? Anak yang disebut dengan anak saudara. Biar ramai anak saudara di kalangan kita. Kalau kita cuma alim ulama sebut, yang pertama anak sendiri, yang kedua anak tiri, kemudian yang ketiga anak susuan. Ramai di kalangan kita ni, dia sekarang dalam dunia kita sekarang ni tak ada dah anak susuan. Anak susuan ni jarang di kalangan kita untuk kita nak ramaikan. Tapi zaman-zaman sebelum daripada ni menyusu biar ramai. Anak susuan, orang perempuan dapatkan anak susuan biar ramai. Menyusu anak-anak ni. Anak susuan tu akan mendoakan untuk diri kita. Itu kelebihan dipanggil demikian. Siapa lagi? Lepas pada anak susuan, siapa lagi? Anak saudara. Kemudian lepas pada anak saudara tak ada juga. Barulah anak angkat dipanggil. Anak angkat tu yang kelima dah. Kedudukan Islam diajar demikian. Kemudian siapa lagi dalam hidup kita ni? Anak-anak yatim. Anak-anak miskin. Kemudian anak-anak ni anak yang digelar dengan anak yang boleh baca doa untuk diri kita. Pada diri kita ni diajar supaya kita ni minum yang dinamakan dengan apa dia? Minum diajar supaya kitanya minum susu biar banyak, dapat anak-anak angkat. Anak-anak susuan pada diri kita. Cara demikian dalam kehidupan kita inilah. Ramai lagi lah. Kemudian kalau tak boleh juga, Ustaz, saya ni susah Ustaz nak jaga anak tu, tak boleh. Jagalah anak kucing, senang cerita. Payah sangat. Anak-anak kucing ni pun yang kita dia akan tolong doa pada diri kita. Anak-anak ikan, bela ikan puyu ke dalam akuarium, bela anak-anak yang disebut dengan benda-benda yang bermanfaat, binatang-binatang yang mendoakan kita setelah mana kematian kita. Yastaghfirullah. Doa untuk diri kamu ba'da mautih, setelah mana kematian kamu ini sendiri. Ni. Hadis ini hadis gharib daripada hadis Abu Qatadah yang hanya terdapat dalam hadis riwayat Abu Nuaim Abdul Rahman bin Hani An-Najai daripada Al-Azrumi Muhammad bin Abdullah daripada Qatadah yang menceritakan demikian.
Diriwayatkan juga oleh Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qawzrini dalam sunannya daripada hadis Az-Zahri yang cerita demikian. Abu Abdullah Al-Ghar meriwayatkan padaku, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, amal perbuatan yang mengikut seorang mukmin yang meninggal dunia adalah ilmu yang diajarkannya. Kalau kita meninggal dunia, amalan waktu mana kita diusung jenazah kita pergi ke kubur tu akan mengikut perbuatan kita ni apa dia? Yang disebut dengan ilmu yang diajar, anak yang soleh yang ditinggalkan, Al-Quran yang diwariskan. Maknanya kitanya cetak Al-Quran, beli Al-Quran, bagi pada masjid. Orang pun baca Al-Quran dan sebagainya. Kemudian masjid yang dibina, sama lebih kurang tadi, kita bangunkan masjid, rumah yang disediakan untuk orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, homestay, buat homestay. Kemudian lepas pada tersebut, orang yang bermusafir, dia datang duduk cuma saja. Di zaman-zaman sebelum daripada ni begitu dibuat. Di sekitar masjid dia buat rumah musafir. Orang musafir datang duduk cuma di masjid. Syarat dia apa dia? Semayang subuh berjemaah, menjaga solat berjemaah. Ni masjid memberi kelonggaran pada setiap orang Islam ni dapatkan peluang untuk permusafiran demikian. Lalu letaklah dengan cah yang murah, RM45 ke ataupun RM20 ke, sekadar untuk nak suruh apa dia bayar untuk bil elektrik, bil air, begitu saja. Kemudian lepas tersebut dia akan permudahkan permusafiran. Orang musafir datang boleh duduk di situ. Jalanan pengairan yang dibuatnya serta sedekah daripada harta benda sendiri ketika mana dia dalam keadaan dia masih sihat, dia derma di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut demikian. InsyaAllah kita sambung pada akan datang nanti beberapa lagi amalan-amalan yang boleh membantu kita kala mana kita berada dalam kubur nanti, bila kita hidup di atas dunia ini sendiri. Dalam membicarakan tajuk inilah, insyaAllah mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada pertemuan yang kita lakukan ini, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.